Enough from now. Tak lama lagi tau. We have 4 weeks to go. 4 more weeks of PNP. And after week 17, then you will be having 2 days of full time revision. Di the final exam. So, bulan ni adalah yang lebih sikit. Right? Okay. Dah kira ini. Sambil tu kita tengok balik tutorial sebelum ni kita dah bincang sampai 5.1 sampai nombor berapa? Nombor ni kita bincang dengan kelas K kan. Dalam kelas K nombor 6 kita dah discuss ke belum? Kita dah discuss ke belum? And the priority is given to the tools. Tools in the procedure of implementing. Oh semalam semalam ada kelas hari Sabtu tu cikgu. Hari Sabtu hari tu cikgu dah buat kelas. Tapi ada berapa orang je masuk. Kita dah habis chapter 5. Betul tak Afiq? 5.1 dah habis. 5.1 dah habis. 5.2 dengan 5.3 cikgu plan nak minta you all refer video Miss Wong sambil buat soalan tutorial sebab 5.2, 5.3, 5.4 dia tak ada calculation dan lebih mudah lah sebenarnya. Kalau kita nak tengok pun 5.4 dia takut. Boleh tak 5.2, 5.3 tapi buatlah sebab nanti exam untuk UPS 3 chapter 5 sampai chapter 6 semua habis sampai Le Cetilia dan UPS 3 trial hari Rabu ni, hari Jumaat UPS 3 yang sebenar. Kalau cikgu tunggu liquid dah solid, nanti kita tak sempat nak bincang yang lain. Tapi kalau you all tak buat, kan cikgu kata baca sendiri guna video, nanti ada yang tak buat pula. So rugi dekat diri sendirilah. Nanti kalau soalan keluar tak nak jawab pula. Nanti cikgu encourage you all untuk belajar juga. Cuma belajar daripada video, buat juga soalan tutorial tu. Based on video tu, cuba buat. Cuma cikgu nak tengok hari ni 5.4 dan chapter 6. Tengok kat sini. Cikgu cari soalan. Soalan chapter 5. So both of these things need to be removed, need to be isolated from the sources lah. Dah tengok ke belum video chapter 5.4? Tak lagi lah kan? Dalam kuliah dah cover ke 5.4? Tajuk face. Ada tak? What do we cut? We cut the DNA. What do we cut? We also cut the DNA. Kita potong dulu. Okay? Using using apa? Ini adalah face diagram ni. So we cut using the RP. Example or what? Okay, betul. The second eye will be insertion. Insert. What do you insert? You insert the gene of interest into the potongan. Tak tahu lah for you all. The gene of interest into the plasmid.
Okay, and then we also join the two together using a type of Cikgu tak dengar ke memang tak ada orang jawab? design, okay, known as the DNA. Rasa semua dah able lah. Boleh cakap lah. And the final product of this step of transition will be the RTND, the recombinant DNA. Okay, listen. Banyak keyword lagi. Ya, bukan alat apa yang terbentuk. Madam, saya belum lagi. Belum lagi. So kita tengok 5.4 phase diagram. Lepas tu untuk masa amali ada tengok dah kan, dah bincang dah 6.1, 6.2, 6.3 tapi macam surface je lah, betul tak? Ke dah bincang tutorial sekali? Patutnya waktu kuliah dah bincang lah. Waktu kuliah, waktu amali. And memang dalam notes dia gabung dua-dua ni, A. Tak dengar. Bagi banyak. Bagi banyak. To increase. Increase the number of the yield of the others. In other words, we try to make Kita tengok phase diagram. Dalam tajuk 5.4 ni tentang phase diagram ada 5 learning outcome. Yang pertama, you all kena define phase. Apa definition phase ni? Triple point apa dia? Critical point apa? So ada 3 lah definition. 1, 2, 3. Yang kedua, identify triple and critical point. Phase diagram ni dia bentuk macam graf. Tapi graf tu dia ada cabang. Dia lambat nak keluar. Macam ni. Ni phase diagram. Ni. So dalam phase diagram ni you all kena identify dekat mana critical point, dekat mana triple point. Yang tu learning outcome yang kedua. Yang ketiga, sketch and differentiate the phase diagram of H2O and carbon dioxide. Phase diagram ni dia untuk apa-apa gas, apa-apalah yang diminta, kata mestinya gas, apa-apa compound. Tapi yang kita fokus pada phase diagram water dan carbon dioxide. Water ni dia beza dengan carbon dioxide dia lain. Carbon dioxide ni dia mewakili semua diagram untuk compound lain. Untuk H2O ni dia beza dengan yang lain-lain. Jadi sebab tu kita kena belajar dua ni lah. Dua phase diagram. So untuk phase diagram yang dua ni, H2O dan carbon dioxide ni, you all kena tahu macam mana nak sketch dia dan macam mana nak bezakan. Yang ini phase diagram siapa? H2O ke carbon dioxide? Yang ni pula siapa punya? Learning outcome yang keempat, compare phase diagram of H2O with carbon dioxide. Okay, kita kena compare. Phase diagram H2O satu, carbon dioxide satu, kita kena compare apa perbezaan dan persamaan. And then explain the anomalous behavior of H2O. Dan yang kelima, describe the changes in phase with respect to temperature and pressure. Describe the phase changes ni kita ada solid, kita ada liquid dan juga gas. So kita yang dia kata describe the changes tu, changes ni lah daripada solid ke liquid ke gas, gas ke liquid ke solid ni. Macam mana untuk contoh yang diberikan tu, macam mana dia punya perubahan tu bila kita ubah temperature dan satu lagi bila kita ubah pressure. So ni learning outcome dia. Kita tengok yang pertama. Ya, apa benda ni? Tiba-tiba ada gambar tekok tu. Homogeneous part of a system and is separated from the other parts. Sekejap
Cikgu pun tak pasti apa dia kat situ. Cuma ada tiba-tiba boleh ada gambar teko pula. Okay. Telefon. Okay, sorry guys. Okay, tapi sini ada tiga sebenarnya. Apa kan? Kat mana dia? Kat mana dia stop tadi? If I show you again, this slide. Sorry. Sini dengar. Okay, again. So I just continue right. Okay. Apa orang yang dah ada dekat KMPP? Sementara tunggu dia keluar ni kan. Berapa orang yang dah ada kat KMPP? Saya kat KMPP. Saya Haziq, Sabrina. Saya. Saya tu siapa? Nita. Farida, Oh, Felicia. Nita. Macam mostly semua dekat sini lah ya. Lain okey ke? Lain okey tak? Tak okey. Tak okey sangat kan? Lain teruk Kat rumah kan? Baik kat rumah kan? Stress tu lah. Ya, madam. Cikgu pun minggu lepas baru kena balik office. Kacau lah cikgu punya kelas. Lain teruk sangat. Dia pun pakai line sendiri. Kalau pakai KAPT punya wifi lagi teruk. Off record kan? So, cikgu kena delete daripada video. Buat mengumpat. Tengok apa dia teko tu. Di sebalik teko itu. Oh, okay. Sebelah sini ada face. Kat atas ni cerita tentang face. Okay, face is a homogeneous part of a system and separated from the other parts by a distinct boundary. Face ni macam contohnya, kalau dalam satu bekas ada air, ada batu. So, kita nampak ada boundary antara batu dengan air. Kita nampaklah perbezaan dia tu. Kita tahulah yang ini air, yang ini batu. Jadi ada dua face lah. Kalau dalam satu bekas ni, kita letak gas. Gas oksigen, gas nitrogen dan apa-apa gas lagi lah, katalah gas klorin. Semua letak dalam satu bekas ni. Semua tu kita tak nampak perbezaan dia. Kat udara pun kan, kat udara ni ada banyak gas. Tapi kita tak nampak. Sebab apa? Sebab dia adalah homogeneous. Fasa dia satu fasa sahaja. Dia tak ada boundary antara face dengan face. Dia hanya akan ada boundary bila face dia berbeza. Solid dengan liquid, liquid dengan aqueous. Liquid dengan aqueous pun kadang-kadang tak nampak beza. Lepas tu macam minyak dengan air, kita nampak boundary dia walaupun dua-dua tu air liquid dan minyak ni aqueous lah. Kita akan nampak boundary atas ni minyak, bawah ni air. Itu kita tahulah ada dua phase. Okay, component pula is the chemical species of a phase that can exist independently. Komponen tu komponen macam nitrogen react dengan hydrogen jadi NH3, ammonia. Sini tiga. Ini adalah komponen yang dia boleh exist independently. Nitrogen boleh je independently jadi nitrogen. Hydrogen pun boleh duduk sendiri sebagai hydrogen. Ammonia pun boleh duduk sendiri sebagai ammonia. Jadi kalau duduk dalam satu bekas yang sama, maknanya kita ada tiga komponen lah. Mungkin ada tiga komponen dalam satu kontainer. Macam tadi, oil and water
ada dua phase kat sini. Sebab apa ada dua phase? Sebab kita nampak boundary dia, nampak dia punya pembahagi. Dan komponennya pun ada dua, komponen minyak dengan komponen air. Oksigen dan neon satu phase sebab dua-dua gas, tapi komponennya dua sebab oksigen adalah oksigen, neon adalah neon. Okay, boleh baca Yang contoh ketiga, yang ni ada dua phase lah, solid water dengan liquid water. Ni H2O, H2O liquid, yang titik-titik air tu. Yang ni pula H2O juga, tapi dalam bentuk solid. Jadi fasa dia ada dua lah, fasa liquid dan solid. Kita nampak boundary dia, tapi komponennya satu. Dua-dua pun adalah water H2O. Ni gambar tak ada. Oh, ni lah tadi kot gambar teko tadi. Bukan teko, mak rupanya. Gambar mak. Ni, so ada titik-titik air kat sini. Ni ada contoh. Jadi soft drink campur dengan oil. Dalam ni ada oil juga. Soft drink and oil. Dalam soft drink ada water and carbon dioxide, dan oil ni oil lah. Jadi ada tiga fasa, fasa H2O liquid, carbon dioxide ni gas, kemudian oil ni oil lah liquid, aqueous. Jadi ada tiga fasa. Komponen pun ada tiga, water, carbon dioxide and oil. When T and P are changed, T ni merujuk kepada temperature, P ni pressure. Bila suhu dan tekanan berubah, substance tadi dia akan berubah juga bentuk dia. Daripada solid jadi liquid, liquid jadi gas. Gas jadi daripada solid jadi liquid, liquid jadi gas. Solid juga boleh directly jadi gas. Begitu juga gas, dia boleh jadi solid, jadi liquid, liquid kembali kepada gas, solid. Dan daripada gas ni boleh juga directly berubah jadi solid. Bergantung pada apa dia punya proses, sama ada vaporization ke, condensation ke, sublimation ke, deposition ke, freezing or melting or fusion. Mengubah fasa tadi lah. Okay, ni kita kemudian. Ini adalah phase diagram yang cikgu cakap tadi, bentuk macam graf tapi dia bercabang tu. Graf ni dia menunjukkan boundary antara solid dengan gas dan liquid. Dalam kawasan yang dilabel sebagai solid ni adalah untuk komponen tu bila dia wujud sebagai liquid. Kawasan ni dekat mana-mana, ni pressure lawan temperature tau. Maknanya kalau pada temperature kosong, pressure, katalah pressure ni 1 atm kat sini, 2 atm lah contoh. Jadi pada suhu kosong, pressure 2 atm, komponen tadi dia dalam bentuk solid. Kalau temperature katalah 2 degree Celsius kat sini, so pada 2 degree Celsius, pada 2 atm pun dia dalam bentuk solid. Dan seterusnya dalam kawasan ni semua adalah solid. Dalam kawasan yang dia label sebagai liquid ni, komponen yang sama tadi tu, bila kita tingkatkan lagi suhu dia, katalah tadi 2 kat sini, 3, 4, 5, 6, katalah sini 6 degree Celsius. So pada 6 degree Celsius tadi, pada pressure 2 atm ke, 1.5 atm ke, mana-mana kat sini lah, dia akan komponen tadi wujud sebagai liquid. Okay,
Begitu juga kalau komponen tadi berada di kawasan ni. Mana-mana bacaan dalam kawasan ni, dia komponen tadi adalah dalam bentuk gas. Okay. So bila komponen tu tadi berada pada garisan ni, pada garisan yang atas ni, nampak? Guna pen color. Kita guna color lain lah. Okay, sini. Pada garisan ni, pada garisan ni komponen tadi berada dalam keadaan solid pun bukan, liquid pun bukan. Bukan sepenuhnya solid, bukan sepenuhnya liquid lah maksud cikgu. Dengan kata lain, komponen tu berada dalam keseimbangan antara solid dan liquid. Solid dan liquid in equilibrium pada garisan ni. Katalah sini, apa tadi, 2, 3, 4, katalah sini 5 degree Celsius. So 5 degree Celsius dekat sini. Berapa pressure dia? 1 atm, 5 degree Celsius, oh dia dalam keadaan, bukan 1 atm, katalah 1.5 atm kat sini. Jadi pada temperature dan pressure di sini, komponen tadi berada dalam keadaan equilibrium antara solid dengan liquid. Begitu juga kalau dia berada dekat sini, somewhere di sini. Mana-manalah atas garisan ni. Okay, bila komponen tu berada pada garisan yang bawah ni pula, kita tengah gariskan sekarang ni, komponen tu berada dalam keseimbangan in equilibrium antara liquid dengan gas. Sebab ni boundary antara liquid dengan gas. So yang atas garisan ni, dia berada dalam equilibrium antara liquid dengan gas. Okay, mana-mana dalam kawasan yang di selain daripada line tadi tu, dia akan berada dalam betul-betul macam ni, 100% dia adalah solid, 100% liquid, 100% gas. Pada garisan dia berada dalam equilibrium. Bukan solid sepenuhnya, bukan liquid sepenuhnya. Sini. Dengan kata lain, dia berada dalam equilibrium antara solid dan liquid. Kalau garisan sini, dia bukan 100% liquid, bukan 100% gas, tapi in equilibrium antara liquid dengan gas. Begitu juga pada garisan ni. Pada garisan ni boundary antara solid dengan gas. Jadi kalau bacaan dia pada garisan ni, maksudnya komponen tadi berada dalam keseimbangan in equilibrium antara solid dengan gas. Dan pada kawasan sini, tengah-tengah ni bacaan ni, berapa pressure, berapa temperature kat sini ni, komponen tadi dia ada tiga fasa. Dia dalam keseimbangan antara solid dengan liquid dengan gas. Okay. Dan bila yang ramai sangat nak keluarkan ni, bila komponen tu berada di sini pula, di hujung fasa yang di hujung equilibrium line liquid gas ni, kat sini hujung ni adalah critical point. Bila komponen tu berada di sini, fasa dia tu dah melepasi, dia lepas liquid jadi gas kan, lepas gas, dari gas boleh jadi liquid. Tapi pada satu point, kita panggil critical point, selepas pada critical point tadi, gas tu dia tak boleh patah balik jadi liquid dah. Faham tak? Kan dia punya fasa dia pada solid, dia naik kan ke increase temperature, dia akan jadi liquid. Daripada liquid dia akan naik jadi gas. Gas ni patutnya boleh patah balik jadi liquid. Liquid patah balik jadi solid balik kan. Tapi pada kawasan gas ni tadi, dekat kawasan yang equilibrium tu, di hujung dia tu ada satu point, nama dia critical point. Selepas pada critical point ni, maksudnya dekat sini ke kan, asalkan lepas kat sini lah. Boleh tambah lagi kat sini. So lepas daripada garisan ni, gas tak boleh patah balik jadi liquid dah.
at temperature and pressure above which it is impossible to liquefy a gas. Tak kisahlah banyak mana pressure kita bagi, liquid dan gas tu dia dah tak boleh kita distinguish, kita tak boleh nak pisahkan dia, kita tak boleh nak nampak perubahan dia tu. Okay, ini ada dua phase diagram. Satu untuk air, satu untuk carbon dioxide. Carbon dioxide ni mewakili komponen-komponen lain. Maknanya selain daripada carbon dioxide dan air, semua komponen lain pun inilah bentuk phase diagram dia. Air je berbeza. Air dia lain daripada yang lain. Kalau kita tengok lain dia dekat mana? Dekat sini. Line solid liquid ni. Cuba tengok untuk carbon dioxide bandingkan dengan untuk air. Apa yang awak nampak? Apa perbezaan dia? Apa yang berbeza? However, we cannot put mRNA into the convector. Apa yang berbeza? Convector rasa DNA. Kita tak boleh cantumkan RNA dalam DNA. Now, we must convert this RNA into DNA. Kita nampak beza tak? Yes. Bentuk dia sama tak? Bentuk sama kan? Macam plastik kan? Ada satu yang AO ni. AO untuk air, AO untuk carbon dioxide. Sama bentuk dia. OC untuk carbon dioxide, OC untuk air pun sama bentuk dia. OB untuk air dengan OB untuk carbon dioxide pun bentuk dia sama, straight line, tapi arah dia sama tak? Kecondongan dia sama tak? Ni untuk OB, ni untuk OB untuk air. Yang carbon dioxide ni dia condong ke mana? Dia ke mana? Nanti ke mana? Yang untuk carbon dioxide dia ke kanan kan? Untuk air dia ke kiri, betul tak? Tu beza dia. Air OB slope dia dia akan bergerak ke kanan. Yang untuk carbon dioxide ni dia bergerak ke kiri. Untuk komponen lain pun semua bergerak ke kiri. Ke kanan. Semua bergerak ke kanan kecuali air. Maksudnya yang lain-lain tu semua ikut sama carbon dioxide lah. Tapi bentuk je lah sama. Bacaan-bacaan dia berbeza. Tapi dalam soalan kita dia hanya akan tanya dua lah, air dan carbon dioxide. So, selain daripada tu yang berbeza, kalau kita tengok dekat sini, tengok triple point. Triple point ada dekat sini untuk air. Untuk carbon dioxide di sini. Tengok pressure 1 atm. Untuk water 1 atm dia di sini. Untuk carbon dioxide di sini. Okay. Untuk carbon dioxide 1 atm dia di bawah triple point.
Untuk water, 1 atm adalah di atas triple point. Triple point lebih rendah daripada 1 atm. Maknanya sebelum sampai 1 atm dia dah sampai dah ke triple point. Kalau carbon dioxide lepas 1 atm. Ini nama proses. Okay, ni critical point tadilah. Critical point yang C tu. Point C. Boleh ingat tu? Ingat slope dia. Slope OB ni ke mana? Air ke kiri, yang lain semua ke kanan. Carbon dioxide pun ke kanan. Triple point untuk air, triple point di bawah 1 atm. Untuk carbon dioxide, triple point di atas 1 atm. Ni suhu dia lah. 1 atm, sorry. Pada 1 atm ni, cikgu tanda ni kan. Untuk air pada cikgu tanda 1 atm ni, sampai dekat line OB di sini, ini adalah line solid menjadi liquid. Kawasan ni solid, belah dia liquid. Di atas garisan ni solid dan liquid at equilibrium. Solid dan liquid dia kena boil. Boil kan, jadi sini adalah boiling point. Kat sini adalah boiling point. Pada kawasan ni boiling point. Kalau ni boiling point berapa ni lah. Pada suhu, pada temperature, pada pressure 1 atm, boiling point pula. Melting point, sorry, liquid. Sini adalah melting point, ni pun melting point, semua ni adalah melting point. Contoh kalau pada pressure 218, melting point dia adalah berapa degree Celsius. Pada 1 atm, 0 degree Celsius, ini dia punya melting point. Dan melting point pada selain daripada 1 atm, kita just panggil dia, pada 1 atm kita panggil dia sebagai normal melting point. Boleh? Kalau kita teruskan lagi ke sini, ke depan, kita akan jumpa line ni, OC. Di sini adalah normal boiling point. Sebab dia 1 atm, normal boiling point. Selain daripada 1 atm, tapi pada garisan ni, ini kita baca ke bawah ni sebagai boiling point lah, boiling point. Ini normal boiling point. Sama juga dengan carbon dioxide. Ini adalah line solid liquid at equilibrium. So sini kita baca ke bawah ni point untuk melting point dia lah pada pressure yang di sebelah kiri ni. Yang ini untuk boiling point. Dan pada 1 atm, carbon dioxide dia tak boleh berubah daripada solid ke liquid. Pada 1 atm, carbon dioxide dia akan direct transfer daripada solid terus jadi gas. Sebab 1 atm dia di bawah triple point. Kalau di atas triple point, kat sini ke, carbon dioxide ni dia bolehlah jadi liquid kan, lepas solid jadi liquid dulu, kemudian jadi gas. Tapi pada 1 atm, carbon dioxide dia tak akan berubah jadi liquid daripada solid. Sebaliknya dia akan terus berubah jadi gas. Sebabnya 1 atm di bawah triple point. Bolehkah kelas? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So tadi slope tadi itu, yang air tadi sebab dia pergi ke kiri, kita panggil dia sebagai negative slope. Yang carbon dioxide ni ke kanan, kita panggil dia positive slope. So nanti you all rujuk sendirilah kat sini. Definition phase, triple point, critical point. Cikgu dah explain. Bahagian ni untuk you all untuk jawab kan. Definition apa dia ada dekat sini lah.
Ini pun lebih kurang sama lah cikgu dah cerita tadi. AO ni untuk solid jadi gas, kita panggil dia sublime. Jadi line ni kita panggil sublimation line. OB fusion ataupun melting kan, dia melt. Jadi kita panggil dia fusion curve lah. Dan satu lagi vapor pressure curve yang ni, OC, vapor pressure curve. Okay, next kita tengok changes in phase at constant pressure and temperature. Kita tengok constant pressure dulu. Kalau kita constantkan pressure, kita tetapkan, katalah kita tengok pada pressure ni je, dan kita increase temperature dia, bertambah, kita nak tengok apa yang akan terjadi pada komponen ni. Katalah ni untuk komponen apa ya, katalah Y. Jadi Y ni dia akan berubah fasa daripada apa kepada apa bila dia bergerak daripada pada pressure P1. Kita tingkatkan suhu daripada X kepada V, apa perubahan-perubahan fasa yang berlaku. Jadi pada X kat sini, tahulah sebelah sini solid, sebelah sini liquid, dan kat sini adalah gas. Jadi pada X, komponen Y ni dia dalam bentuk solid lah. Pada R dalam bentuk liquid. Pada V duduk dalam kawasan gas, jadi dia dalam bentuk gas. Q S dua ni duduk pada line. Q pada line OB, S pada line OC. Line OB ni melting kan, melting curve, fusion curve. Jadi pada garisan ni solid dan liquid at equilibrium. Jadi apa fasa yang ada kat sini? Solid in equilibrium with solid lah. Liquid, solid dan liquid. Dan pada point S ni berada pada curve OC. OC ni adalah curve antara liquid dengan gas. Jadi dekat sini, pada sepanjang line ni, dia dalam bentuk liquid and gas at equilibrium. Ni selalu tanya ni, dia kan kalau ditanya soalan kan tentang phase diagram ni, dia akan tanya ni lah, dia bagi satu pressure and then dia suruh tentukan apa phase yang berubah, perubahan dia apa. Kita senaraikanlah, tulis semua ni. Ini pula kita tetapkan temperature di sini, kita gerakkan pressure, kita up, kita increase pressure, increase. Kita nak tengok apa perubahan yang berlaku. Untuk soalan yang contoh ni, daripada Y sampai ke L. Pada titik Y apa fasa dia, pada K apa fasa dia, pada L apa fasa dia. Jadi kat sini gas, sini liquid, sini solid. Jadi Y ni duduk dekat dalam gas, jadi fasa dia gas lah. L ni dalam kawasan liquid, dan K berada pada line. Line ni antara liquid dengan gas. Jadi liquid and gas at equilibrium. Itulah untuk 5.4. Kita tengok tutorial sikit. Tutorial 5.
Lima poin. Lima poin, 5.4. 5.4, kita tak letak lagi soalan. Tutorial 5. Bahagian ini dia tunjukkan tentang bagaimana semua orang ini daripada any question concerning the production. Okay, which one I know that? Benar kan? Lima poin empat ni ada satu soalan je. Ni soalan ni. Based on the phase diagram of pure substance X, choose the correct statement. S is the critical point of X. Substance ni nama dia X. Kita ada carbon dioxide, ada air. Yang ni tak tahu apa dia. Tapi dia kata X. Tapi kita tahulah X ni dia selain daripada air, substance lain semua sama macam carbon dioxide, dia punya curve dia tu, dia punya phase diagram semuanya slope yang ni slope to the right. So soalan dia sekarang ni, S is the critical point of X. Mana X? Mana S? S kat sini. Betul ke S ni critical point? Sepatutnya mana critical point? Yang kat hujung tu, tapi saya tak nampak sebab Kecil kan? Patutnya yang ni. Patutnya R. Jadi S ni bukan critical point. Salah lah. Solid X and gas X exist in equilibrium. Solid and gas Solid X and gas X exist in equilibrium at point T. Betul point T ni. Solid dan gas. Salah kan? Sini solid, sini liquid, sini gas. Patutnya T ni solid dengan liquid yang equilibrium, bukan solid dengan gas. Sepatutnya solid and liquid at equilibrium. Salah lah. Density solid X is lower than of liquid X. Yang kita tahu untuk air H2O, solid ice less dense than liquid. Sebab tu air batu dia terapung kan. Solid
H2O solid less dense than H2O liquid. Density. Selain daripada air, semua sebaliknya. Okay? Hanya air sahaja solid dia kurang tumpat daripada liquid, kurang dense, less dense than liquid. Selain daripada air, density solid lebih daripada liquid. Ni selain air. So kat sini X ni dia tak kata air. Jadi kita anggap dia bukan air lah. Jadi density solid. Satu lagi kalau dia kata X pun kan tengok baliklah slope ni. Slope ni sama dengan air ke sama dengan carbon dioxide. Kalau air mesti slope ke kiri. Yang ni slope ke kanan. Yang ni bukan air. Betul tak? Yang ni bukan air. Kita tengok kat sini dia slope ke kanan. Bukan air. Kalau air mesti ke kiri. Jadi X yang dimaksudkan ni memang bukan air lah. Jadi kalau bukan air, solid lebih tumpat daripada liquid. Yang dia kata solid lower density than liquid. Salah lah, yang ni sepatutnya more dense than liquid. Semua salah depan dia. Melting point and boiling point increase with the increase in pressure. Melting point and boiling point increase with the increase in pressure. Pressure kat sini. Sepanjang ni. Please. Okay, very good. This is one. Number two. Betul tak? Pada pressure sini, Okay, so this will be the two enzymes. pressure yang ni, temperature boiling point di sini. Boiling point ni T1 lah. T1. Bila kita increase pressure lagi, katalah dekat sini, tengok dekat boiling point yang seterusnya. Bila pressure increase, kalau semakin ke kanan, maknanya temperature makin meningkat lah, boiling point makin meningkat. Kan boiling point tu takat masa bila dia boil. Kalau 80 dengan 100 degree Celsius, 100 degree Celsius tu lebih tinggi boiling point daripada yang 80. So sekarang ni bila kita increase pressure, kita tengok dia punya boiling point dia T1. Tambah lagi pressure ke atas lagi, temperature boiling point dia akan meningkat lagi. Increase lagi pressure, dia akan lagi ke kanan, lagi meningkat. So betul lah boiling point increase, pressure, boiling point increase with the increase in pressure. Sorry, saya silap. Bukan dekat sini. Dekat sini lah, boiling point kat sini. Sini. Increase pressure. T1, T2, T3. Makin lama makin ke kanan. Temperature makin meningkat bila pressure meningkat. Okay? Melting point and boiling point increase with the increase in pressure. Yang sini melting point tadi. Yang tadi adalah untuk melting point. Pun makin ke kanan. Maksudnya makin meningkat. Faham tak? Faham, Faham, Madam. Okay, faham bagus. Kita tengok lagi. Tak ada dah. Soalan untuk teori tak ada. Soalan Kefren boleh cari nanti. The double standard
dalam amali chapter 6 yang ni dah belajar ke belum? Start daripada dynamic equilibrium ni, reversible reaction, dynamic equilibrium, law of mass action. Lepas tu state the characteristic of system in equilibrium, interpret curve of concentration reactant. Ada tak dalam masa amali minggu lepas ataupun dalam kuliah ke? Dah belajar ke? Ada ke tak ada? Macam tak ada. Tak ada ah? Itu masa amali minggu lepas buat apa? Masa amali minggu lepas tengok video madam. Video tajuk? Tajuk ni lah. Maksudnya dah ada lah. Maksudnya yang tu lah, yang video tu. Boleh faham tak? 6.1 sampai yang sebelum KPKC tu kat sini. Interpret curve of reaction. Faham kan? Dynamic equilibrium tu apa? Macam mana yang dikatakan dynamic equilibrium tu? Sampai sini. 6.2 yang ada KPKC, yang ada homogeneous heterogeneous equilibrium, lepas tu ada KP, ada KC, lepas tu ada equation KP KC equal to KC arti data N, lepas tu calculation dia. Calculation mungkin tak sempat ajar lah dalam kuliah. Degree of dissociation, predict the direction of reaction. Ni 6.2. Ada tak tengok video? Ada tengok tapi tak berapa sangat, Tak berapa faham. Kat mana tu? Cikgu start daripada mana ya? Cikgu start dari equilibrium law. Dynamic equilibrium faham kan? Dynamic equilibrium tu maksudnya keseimbangan. Dynamic equilibrium tu keseimbangan yang dinamik lah. Dynamic equilibrium ni dia akan tercapai bila untuk achieve dynamic equilibrium, sistem tu dia mesti obey law of mass action. Law of mass action ni, yang ni. Law of mass action. Product of the concentration of the product divided by product of the concentration of pressure of the reactant is a constant. Yang dipanggil equilibrium constant. Untuk achieve equilibrium dynamic ni, dynamic equilibrium ni adalah apabila reaction tu berlaku rate of reverse reaction dia sama dengan rate of forward reaction. Yang penting yang ni tau, kalau soalan tanya, kalau dia nak 2 bagi yang ini dan ini. Yang enclosed system ni walaupun dia tulis yang pertama tapi dia bukanlah utama. Dia duduk kat bawah-bawah. Yang penting kalau 2 markah ambil 2 ni. Ini karakteristik untuk sesuatu sistem tu kita kata dia berada dalam dynamic equilibrium. Yang pertama, reactant atau produk tu dia dah tak berubah dah. Kalau kita tengok kat sini kan. Katalah graf yang pertama ni. Yang berkurang ni adalah reactant. Sebab reactant kan bila kita nak balas, X menghasilkan 2Y, X ni akan digunakan. Jadi amount dia akan berkurang. Bila dia digunakan untuk menghasilkan 2Y, Y ni akan bertambah lah. Jadi reactant akan berkurang, produk akan makin bertambah. Tapi cuba tengok dekat sini. Bila dia berkurang tu, kat sini dia kurang banyak. Tiba-tiba sampai dekat satu line yang dia tulis TEQ ni, dia punya
concentration tu dia dah constant dah. Constant je. Sama dia tak berubah dah, dia tak makin berkurang dah. Sama juga dengan produk. Mula-mula dia bila reaktan tu berkurang, dia akan makin bertambah sampai dekat TEQ ni dia jadi malar, dia jadi constant je, dia dah tak bertambah dah. So pada masa yang dia mula-mula start jadi constant tu, kat sini inilah T equilibrium. TEQ tu times untuk equilibrium tu berlaku. Jadi karakteristik yang untuk dynamic equilibrium tadi, concentration ataupun amount reactant dan produk remain constant. Kat sini lah. Sepanjang start daripada sini sampai ke depan ni, ni dia berada dalam equilibrium. Dynamic equilibrium ni tadi. No further changes in the amount of reactant or product. Yang kedua, karakteristik yang penting, rate of forward reaction equals rate of reverse reaction. Reaction ni reversible reaction, maknanya boleh ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Yang dimaksudkan dengan rate of forward reaction dengan rate of reverse reaction sama tu, maksudnya kalau masa yang diperlukan untuk X ni menjadi Y, 2Y, katalah masa yang diambil 1 jam. Dalam 1 jam ni, amount yang terhasil 2Y ni adalah 1 molar. So ini adalah rate dalam unit concentration per time. Jadi adalah 1 molar per second, per hour. 1 molar per hour. Jadi untuk 2Y ni patah balik jadi X, masa yang diambil pun sama juga, 1 molar per hour. Itu yang dimaksudkan dengan rate of forward reaction equals rate of reverse reaction. Okay, yang tu yang penting. Selain daripada tu, reaction tu mesti berlaku dalam bekas yang bertutup, tak boleh terbuka. Terutamanya bila melibatkan gas, sebab gas kalau terbuka habislah keluar semua gas. Jadi dia kena tutup. Jadi gas tu dia akan duduk kat dalam ni je. Baru kita boleh tengoklah perubahan dia. Yang kedua, reaction is still progressing. Dynamic equilibrium ni dia berlaku pada sistem yang reversible. Yang reaction dia sentiasa bergerak, dia tak berhenti. Kalau irreversible reaction, dia akan berhenti. Bila reaktan habis, reaction tu pun stop. Tapi kalau reversible reaction tu sentiasa akan berlaku. A menghasilkan B, X menghasilkan Y jadi banyak. Jadi Y ni akan patah balik jadi X jadi banyak pula. X jadi banyak, X patah balik jadi Y jadi nak, patah balik jadi X, dan berlaku ke depan, ke belakang, macam tu sampailah kita stop reaction tu. Okay, yang seterusnya, substances react to give product and the reverse reaction give the original reactant. Macam tadi, reactant asal dia X, produk dia 2Y. Jadi forward reaction dia mesti reactant menghasilkan produk ni, 2Y ni. Reverse reaction, produk tadi pula jadi reactant, produk pula menghasilkan reactant X. Lepas tu equilibrium. Equilibrium could be reached in either way. Ke kanan pun dia boleh achieve equilibrium, ke kiri pun dia boleh achieve equilibrium. Ya. Tadi law of reaction tadi. Kalau kita ada reaction, katalah A plus 2B, katalah yang ni gas, hasil dia C, katalah ni 3, sini pun gas, tambah D. Jadi yang dimaksudkan ni product of the concentration of the product. Ingat kan? Concentration of product ni, sebab produk ni ada 2. Jadi produk yang ini yang dimaksudkan ni maksudnya hasil darab 2 produk ni punya concentration lah. C, concentration C kuasa 3
3 ni daripada stoichiometric coefficient dia. 3 kat depan ni akan jadi kuasa dia. Darab dengan D. Sebab D ni pun produk juga. Dua-dua ni adalah produk. Jadi produk darab produk akan menghasilkan hasil dia, iaitu produk ni. Product of the concentration of the product divided by product of the concentration of reactant. A kuasa 1 darab B kuasa 2. Kata hasil semua ni adalah sama dengan constant. Constant ni dipanggil sebagai equilibrium constant. K ni constant, EQ ni mewakili equilibrium. Okay, so yang ini adalah law of mass action tadi. Dan KEQ ni secara general, sebenarnya kita bukan boleh tengok constant untuk concentration sahaja. Kita boleh tengok juga dari segi gas. So KEQ ni dia sama ada gas ataupun concentration, pressure ataupun concentration secara general. Kalau kita nak tengok untuk concentration, kita tak panggil KEQ, kita panggil KC. Benda yang sama jugalah. KC sama dengan C kuasa 3 darab D bahagi A darab B kuasa 2. Kalau kita nak tengok KP untuk pressure, kita akan untuk pressure kita akan kita akan dapatkan hasil darab pula. Untuk produk tadi, C tadi jadi PC kuasa 3. P ni mewakili partial pressure. C ni untuk C tadilah. Ni partial pressure C kuasa 3 darab partial pressure D bahagi partial pressure A darab partial pressure B kuasa 2. Okay. Tapi KP ni hanya bila sistem tu melibatkan gas saja. Tak kisahlah dalam tu ada satu je ke yang gas, 3 lagi tu solid ke liquid ke pun boleh. Ataupun semuanya gas adalah KP. Kalau dalam sistem tu tak ada langsung KP, kalau tak ada langsung gas, dia akan hanya ada KC. Kalau sistem tu ada gas juga, dia akan ada KP dan KC. Ini contoh yang dia bagi dalam nota lah. Dia guna MA tambah NB produce XC plus YD. M, N, X, Y ni adalah stoichiometry coefficient. A dan B adalah reactant, C dan D adalah produk. Jadi untuk KC, untuk constant, sama macam tadi lah. Tapi kali ni C kuasa X, D kuasa Y bahagi A kuasa M darab B kuasa N. Sama dengan constant yang dipanggil KEQ. Untuk concentration kita guna term KC. Ini KP, expression untuk KP. Jadi tadi cikgu tunjuk, cikgu buat dalam bracket macam ni. Ada bracket. Yang ni dia tulis style yang tak ada bracket boleh juga. Maknanya tadi kalau contoh cikgu bagi ni, cikgu boleh juga tulis KP KP sama dengan P kuasa 3C darab P kuasa 1D bagi P kuasa 1A darab P kuasa 2B. Dia letak yang eksponen ni dia letak sebelah partial pressure punya simbol. Yang first cikgu buat tadi, cikgu letak dia punya stoichiometric coefficient tu di luar bracket. Cikgu buat partial pressure C dulu, lepas tu baru kuasa 3. Dua-dua ni diterima, dua-dua boleh. Bergantung pada you all punya, yang mana lebih faham, mana lebih mudah.
explain the process to synthesize the complementary DNA. Faham ni like you say kan, sebut lagi kan. Lepas tu lagi tengok contoh kot tengok soalan. Soalan tutorial nombor 2. Define homogeneous equilibria. So homogeneous equilibria are those in which reactant and products present in the same phase. Heterogeneous equilibria, those in which reactant and products present in more than one phase ataupun kita kata different phase. Dan ni heterogeneous. Tadi homogeneous. Nombor 2B, determine whether the following reactions are homogeneous or heterogeneous. Cuba tengok kat dalam ni, yang mana yang heterogeneous? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang heterogeneous? Dua, 2, tiga, 3, empat, alright, lima, enam. 5 dan 6. Semua ni adalah heterogeneous. Kenapa heterogeneous? Sebab dalam reaction tu spesies dia ada lebih daripada satu fasa. Tak kisahlah dia tu reaktan ke produk ke. Kita tengok overall, kalau ada satu pun yang lain daripada yang lain, kita kira heterogeneous. Dan yang first ni satu-satunya yang homogeneous. Write the equilibrium law for the above reaction in terms of concentration and partial pressure. Pada ni kita nak tulis dia punya partial pressure, dia punya equilibrium law. Dia nak dua ni, satu dia nak yang KC, satu lagi KP. Kalau kita tengok yang first, ni KC ada, KP ada tak? Cikgu kata tadi apa? Kalau KP tu dia mesti ada gas, kan? Walaupun satu je gas. Dalam satu equation tu semua solid, liquid, aqueous. Dia pun ada satu gas. Adalah KP. Kalau tak ada gas langsung, tak ada KP. Tapi KC memang ada. Okay. So untuk KC, untuk soalan pertama tu, produk dia yang ni. POCl3, 2 POCl3. Jadi KC dia concentration POCl3 kuasa 2. Bawah dia ni untuk reaktan. Reaktan ada PCl3 2, O2 ada 1. Jadi PCl3, simbol tu simbol concentration tau. Kalau ada nilai, kita masukkan nilai, tak semestinya, tak perlulah tulis bracket yang macam ni. Katalah kita tahu POCl3 tu 0.5. Jadi kita tulis KC, kita letak simbol ni sebenarnya untuk concentration. And then kita dah tulis penuh dah, kita nak masukkan dia punya nilai 0.5. Jadi 0.5 ni kita buat bracket biasa pun tak apa. Sebab dah masuk nilai dah. Ini just simbol sebenarnya, ni simbol. Okay. So PCl3 kuasa 2 darab PO2. PO2. Nak O2 je lah. O2.
Untuk KC, untuk KP dia pula P besar, lepas tu POCL3 tu tulis kecil je kat bawah. Dia jadi subscript. Yang ni boleh buat bracket biasa sebab dia bukan concentration. Cikgu cakap tadi yang kotak bracket ni untuk simbol concentration. Yang ni pressure. Macam tu. Bahagi dengan partial pressure PCl3 kuasa 2 partial pressure O2. Yang kedua kita ada solid dan liquid tak masuk dalam equilibrium law. Kita hanya ambil gas dan aqueous sahaja. Kenapa? Sebab solid dengan liquid ni pressure dia, concentration dia constant. Jadi kita perlu masukkan. Kita ambil gas dan aqueous sahaja, ingat tu. Jadi untuk soalan yang kedua ni, NH4Cl ni tak masuk dalam expression tadi. Dalam KC ke, KP ke. Kita hanya ambil ammonia dan HCl sahaja. Jadi untuk KC sama dengan concentration NH3 darab concentration HCl. KP dia ada sebab NH3 dan HCl tu adalah gas. Jadi P NH3 darab P HCl. Tak bracket pun tak apa. Buat sebelah je kan. Kita boleh juga nak tulis dot macam tu. Darab. Ikutlah. Mana-mana. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga yang ni. Dan kita tengok kat sini. Ada yang gas. Yang selain daripada solid dan liquid, dua ni je. Ini solid tak ambil. Jadi KP sama dengan KC. KC sama dengan concentration CO2 bahagi concentration CO. KP sama dengan P CO2 bahagi P CO. Boleh setakat ni? Boleh ke? Boleh meja. Okay. Soalan yang keempat. Kita tengok kat sini soalan yang keempat. Solid, liquid, solid, gas. Yang ni je yang kita boleh ambil. Jadi yang ni pun H2O ni duduk dekat, duduk sebagai produk tu. Jadi KC sama dengan concentration H2O kuasa 4. KP sama dengan P H2O kuasa 4. Next. Soalan 5. Kita ada aqueous. Solid tak ambil. Negara 3 ni lah. Mana-mana pilihan jawapan yang nampak 5. KC sama dengan concentration Fe3 plus bahagi concentration Ag plus darab Fe2 plus. Untuk KP PFE KP tak ada. KP tak ada untuk soalan ni sebab tak ada gas, semua aqueous.
Last yang keenam. Kita ada gas sahaja yang kita boleh ambil. Jadi untuk soalan 6, Kc sama dengan concentration H2 kuasa 4 dan Kp sama dengan B H2 kuasa 4. Jawapannya ada C. Nombor 3. Nombor 3 ni kalau nota dia dekat sini. Turun constant kat bahagian calculation. Calculation ni dia akan bagi pressure lah, dia bagi concentration lah, lepas tu dia suruh kira KP, KC, kadang suruh cari Q. So dia ada dua condition. Satu condition tu yang dah memang dalam equilibrium dah. Yang ni lebih mudah, kita just masuk dia nilai yang dia dah bagi. Kalau sistem tu bukan equilibrium, lepas tu dia suruh kita cari concentration at equilibrium, ataupun dia bagi yang at equilibrium, dia suruh cari yang concentration ke pressure ke at dia punya stage yang sebelum dia equilibrium tadi. Kita guna yang ni, sistem ni not equilibrium, kita akan guna ice table. Ice table ni adalah table yang terdiri daripada equation. Dia bukanlah sistem yang wajib buat, tapi kalau buat guna ice table ni kita lebih fokus, kita lebih nampak, kita lebih mudah nampak lah apa yang kita nak cari sebenarnya. Dalam ice table ni ada reaction, katalah A tambah B dapat C tambah D, ataupun A sajalah, A dapat C tambah D, katalah 2A kat sini. Lepas tu kita ada dua, sama ada guna concentration ataupun pressure. Kalau concentration, kita ada concentration initial, concentration change dan concentration at equilibrium. Itu jadi ICE tu, ICE. Kita akan tengok ke semua ni lah untuk reaktan dan produk ni, dan at the end kita akan cari KC. Boleh juga kalau kita guna dalam table ni, kita cari partial pressure initial, partial pressure change dan partial pressure at equilibrium. Kita akan guna pressure lah semua ni, dan kita akan daripada sini kita boleh cari KP. Ini contoh dia lah. Ini yang contoh yang at equilibrium dah. Tadi ada dua sistem dia kan. Yang ni dekat equilibrium. Dia bagi dia punya data tu semua yang dah memang at equilibrium dah. The equilibrium pressure of hydrogen and steam are bla 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 bla. Calculate KP. So kita masuk je lah nilai dia. Kita dapat KP. Yang kedua, contoh yang kedua ni pun sama juga. Dia bagi equilibrium constant 1.05. Lepas tu dia bagi equilibrium partial pressure. Maksudnya partial pressure at equilibrium lah. Maksudnya reaction tu memang dah at equilibrium dah. Kita nak cari partial pressure chlorine, salah satu daripada species tu. PKP dia bagi partial pressure at equilibrium untuk
untuk komponen, lepas tu dia suruh cari salah satu komponen lagi tu dia punya partial pressure. Sama juga kita masukkan je nilai dalam expression tu. Kalau yang not at equilibrium, dia macam ni. Dia bagi tahu mula-mula sistem tu dimasukkan adalah certain amount. At initial dia masuk certain amount dalam unit mole ke, dalam unit concentration ke. Lepas tu dia biarkan reaction tu berlaku pada suhu tertentu, and then dia biarkan sampai reaction tu achieve equilibrium. Jadi at equilibrium tu dia nak apa? Okay, dia ni at equilibrium dia nak suruh kita cari Kc. Maksudnya yang ini yang sistem yang bukan equilibrium tadi. Dia bagi yang bukan at equilibrium, dia nak tahu tentang yang masa equilibrium tu berapa. Untuk soalan yang macam ni kita kena buat ice table tadi. Ni lah rupa ice table tu. Daripada sini kita cari Kc, Kp. Contoh, ni dia pergi dalam mol. Pressure pun boleh. Kita tengok soalan tutorial tadi. Soalan nombor 3. In an experiment, 1 mole SO3 is introduced alone into a closed 2 liter container at 473 Kelvin. The reaction is as follows. When equilibrium is established, yang ni belum equilibrium lagi, dia baru masukkan. So dia ada condition yang belum equilibrium. When equilibrium is established, 0.152 mole SO3, 0.414 mole O2, 0.848 mole SO2 are present. Calculate initial concentration at each reactant and product. So kita ada 2 condition kat sini. Kalau kita tulis balik equation, ada 2 SO3 gas. Fasa penting dalam tajuk ni sebab kita nak kena pastikan yang masuk dalam expression tu mesti aqueous ataupun gas. Ini kalau tak tulis dia punya fasa, silap masuk pula. So ni equation. Dia kata initially dia masukkan 1 mole dalam 2 liter container. Kita nak masukkan kat sini concentration ni. Concentration initial. Jadi 1/2. Kita calculate kat luar dulu pun tak apa. Initial concentration of SO3 ni I ni untuk initial sama dengan 1 mol bahagi 2 liter. 0.5 molar. So sini ada 0.5 molar. At initial baru masuk je SO3 ni 0.5 molar, sini mestilah tak ada lagi. At initial produk tak wujud lagi, belum berlaku tindak balas. Tindak balas tu berlaku bila di sini change. Tapi mana tadi? Okay, initial concentration of each reactant and product. Change dia tak bagi tahu apa-apa kan? Dia nak tahu dua ni je. Initial dengan concentration at equilibrium. Jadi kita nak yang ni. Tak payah. At equilibrium kat sini dia kata 0.152 mol SO3. Jadi concentration SO3 at equilibrium sama dengan 0.152 mol bahagi dengan saiz bekas yang sama lah, sebab dia tak kata pun saiz bekas tu berubah. Ni kita guna saiz bekas yang sama. O2 pula concentration at equilibrium sama dengan
0.414 mol bahagi 2 liter. Dan satu lagi SO2. SO2 sama dengan 0.848 bahagi 2 liter. Kira lah berapa. Cuba kira berapa? Dapat berapa untuk SO3 at equilibrium? 0.152 bahagi 2 liter. Berapa? 0.152 bahagi 2 liter. 0.076. Alah. Apa mol per liter lah. Ini 0.207. 207. SO2 0.424. 424. Alah. Ini jawapan untuk B, jawapan untuk A. Tak boleh tunjuk apa ni tadi, nak tunjuk apa yang berlaku sebenarnya. Ini kosong-kosong lah, dia tulis lah kat sini. So, jawapan concentration SO2 initial sama dengan 0 molar. Concentration O2 initial sama dengan 0 molar. Ini jawapannya lah untuk A dan B. Sketch the variation of concentration SO3, SO2 and O2 over time on a same graph. Kita kena sketch graph concentration against time. Jadi kita ada kat sini. Sketch jadi boleh tulis dalam kertas biasa je. Ini concentration. Dan ke sini adalah time. Kita nak lukis untuk SO3, SO2 dan O2. SO3 tadi adalah reactant. Ni reactant. SO2 produk. O2 pun produk. SO3 tadi untuk reactant amount dia akan semakin berkurang. So kita akan lukis nanti dia ke bawah macam tu. SO2 dan O2 ni dua produk reaction amount dia akan semakin bertambah. Dia akan bertambah macam ni. Dan dia akan achieve equilibrium. Cuma kita tak tahu berapa kat mana, pada suhu berapa. Since kita nak sketch je, kita bagi je lah kat sini. Katalah dekat sini kan. Kita buat satu line. Tanda je lah kat sini. T, EQ. Kalau dalam soalan dia beritahu kat mana, kita ikut lah. Ini dia tak bagi. Tapi kita tahu dia akan achieve equilibrium sebab reaction ni adalah reversible reaction. Okay, so ini yang bentuk untuk SO3. Ini bentuk untuk SO2 dan juga O2. Daripada mana kita nak start titik dia dan sampai mana kita nak berhenti tu, kita tengok data ni. Untuk SO3, initial dia 0.5 molar. At equilibrium
dia jadi 0.076. Untuk SO2 start dengan 0 molar, dia meningkat sampai jadi 0.424. Dan untuk O2 daripada 0 molar, at the end dia jadi 0.207. So kita boleh letaklah tanda dekat dalam graf tu dekat mana. Tengok nilai yang paling besar 0.5. 0.5, jadi kita boleh dia letak kat sini 0.5. Letaklah 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, agak-agak lah sama besar saiz tu. 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 concentration dia. Lepas tu untuk yang SO3 tadi start dengan 0.5 tu, dan dia berhenti dan dia capai equilibrium dekat 0.076. 0.076 somewhere kat sini lah, agak-agak kat sini. Dan lepas TEQ ni dia akan jadi straight line. Sebab concentration dia akan constant. Jadi kita buat tengkung ke bawah sampai kat titik ni. Lepas tu ambil ruler, buat straight line. Cikgu buat tak open straight sebab tak guna ruler. Gunalah ruler. Ini untuk SO3. At equilibrium sama dengan 0.076 molar. Label macam tu. Lepas tu untuk O2 start daripada kosong. Tambah pen. Start daripada kosong sampai 0.207. Lebih kurang kat sini lah. Nampaklah kuning tu tukar colour. Kosong 27 sini sampai sini. Buat satu lengkung. Lepas tu dia constant. Ni untuk O2 at equilibrium sama dengan apa tadi 0.207 molar. Dan satu lagi untuk SO2 start daripada kosong juga. Berhenti dekat 0.424, somewhere dekat sini. Naik situ. Jadi SO2 at equilibrium sama dengan 0.424 molar. Okay. Yang cikgu buat E ni equilibrium. Selalunya cikgu buat EQ. Guna EQ pun boleh. EQ. Boleh teruskan? Untuk soalan D, dia nak KC. KC ni kita guna concentration yang dalam equilibrium. Kita cari dah tadi. Yang ini. Suhu sama. Pastikan suhu sama. Sebab suhu lain, KC dia lain. Suhu sama tadi, reaction tu dia kata berlaku pada 473 Kelvin. Jadi, KC yang dia nak cari pun pada suhu 473 Kelvin juga. Jadi kita boleh gunalah maklumat yang sama. Kalau suhu tak sama, concentration yang nak dimasukkan tu yang lain. Dia tak, selalunya dia akan bagi yang sama lah. Okay. So KC tadi
sama dengan concentration equation. So equilibrium tadi SO3 ni 0.076 molar concentration at equilibrium. SO2 0.424 molar. O2 0.207 molar. Kc sama dengan concentration SO2 kuasa 2 darab concentration O2 bahagi concentration SO3 kuasa 2. Masukkan nilai 0.424 kuasa 2 darab 0.207 bahagi 0.076 kuasa 2. Dah selesaikanlah. Dapatlah nanti nilainya. Berapa ya? Enam poin berapa ya? Tadi 6.443 kan? 6.443. Soalan E, would Kc change if the reaction take place at 57K 573 Kelvin? Pada suhu yang berlainan, kita macam inilah, hanya suhu akan boleh mengubah Kp dan Kc. Kalau suhu berubah, Kp, Kc akan berubah. Kalau concentration ke apa-apa pun yang lain berubah, Kp, Kc akan kekal. So soalan dia tadi, would Kc change if the reaction take place at 573K? Tadi yang kita cari at 473K. Jadi temperature berubah, Kc pun akan berubah lah. Jadi jawapan dia yes lah. Macam kalau dia tanya Kc meningkat ke berkurang ke, kalau temperature increase, Kc pun akan increase. Dan soalan F. Soalan nombor yang F ni, kalau kita tengok dia sebenarnya adalah terbalik daripada equation yang asal tadi, yang mula-mula kita guna yang SO3 tadi. Ni. Asal dia 2SO3 produce 2SO2 plus O2. Dia nak kita cari Kc untuk 2SO2 plus O2 produce SO3. Terbalik dengan yang mula-mula tadi. Jadi Kc yang ni, Kc ni untuk yang equation yang asal ni. Untuk yang dia nak cari, kita nak cari Kc ni, kita cari Kc yang equation yang reverse tadi. Kc dia, katalah cikgu namakan dia Kc prime sebab nak bagi beza dengan Kc yang mula tadi. Kc prime akan jadi yang inilah pula produk. Jadi
concentration SO3 kuasa 2 bahagi concentration SO2 kuasa 2 darab concentration O2. Kalau kita tengok, kita compare Kc prime dengan Kc, Kc prime SO3 kat bawah, kat atas, Kc SO3 kat bawah. SO2 dan O2 untuk Kc prime ada kat bawah, untuk Kc duduk kat atas. So boleh tak kalau cikgu kata Kc prime ni dia sama dengan 1 per Kc. Betul tak? Betul tak? Kalau Kc ni tadi 1 per Kc, dia akan jadi 1 per SO2 kuasa 2 O2 SO3 kuasa 2. Saat kita selesaikan ni, kita akan dapat SO3 duduk kat atas kan. Macam tu. SO2 kuasa 2 O2. Sama lah. Ni dengan ni sama. So Kc prime ni sebenarnya adalah 1 per Kc. Kc tadi nilai dia 6.443 ni ha. 6.443. Jadi untuk Kc prime sama dengan 1 per Kc sama dengan 1 per 6.443 lah. 0.155. Empat empat sampai nombor 3 sahaja. UPS trial Kemipida tu trial UPS. So Kemipida 3 hari Rabu ni. Dan UPS sebenar hari Jumaat. Cover chapter 5 dan 6. 6 tu semua tau sampai Le Cetilia. Ada cadangan tak macam mana supaya kita boleh discuss semua sebelum you all, at least sebelum trial lah. Ada test lain tak selain daripada kimia dalam minggu ni? Tak ada? Sainscom. Hari apa? Ni. Khamis. Malam ni madam. Malam ni? Oh malam ni. Dah lah. Lepas habis je. Lepas habis dekat Sainscom tu, tolonglah buat tutorial ni soalan nombor 4 sampai nombor 10 yang chapter 6 ni. Lepas tu lagi sebenarnya soalan dia. Yang ni yang melibatkan calculation je. Ada lagi soalan 11 sampai 13 kot yang ada untuk Le Cetilia tu. Tapi tak apalah, yang tu mungkin tak, kalau tak belajar lagi, tak apa, cikgu ajar hari Khamis. Hari Rabu tu kira halal lah kan. Buatlah macam mana pun hari Rabu tu. Yang penting hari Jumaat tu. Tapi hari Khamis, hari Rabu tu kena buat juga tau. You try buat dulu nombor 4 sampai 10. Ni cikgu harapkan you all punya kesungguhan. Apa lagi? Kesungguhan. You all punya apa cakap? Buat. Walaupun cikgu tak nampak, walaupun cikgu tak nampak, walaupun cikgu tak collect, tak tanda, tapi you all buat untuk diri sendiri. Masuk ke MVP ni dapat pointer untuk diri sendiri kan, bukan share dengan cikgu pun. Cikgu nak bantu. Jadi you all buatlah untuk diri sendiri walaupun cikgu tak minta. Jangan buat sebab cikgu garang, sebab cikgu memang tak garang, cikgu lain lah.
Bukannya buat dekat KMPP ni bukan buat kerja sebab cikgu tu garang ke, cikgu tu nak selalu nak collect, nak tengok ke. Buat untuk diri sendiri sebab you all yang nak sambung belajar nanti. You all yang nak pointer tu baik. Kalau pointer dapat 4 pun cikgu tak dapat apa-apa. Pointer rendah, cikgu susah hati. Pointer tinggi, cikgu seronok. Itu je cikgu dapat. Tapi kita tak ada sharing pointer tu. So you all buat untuk diri sendirilah. Jadi walaupun cikgu tak collect ni, masa pun suntuk, you all tolonglah buat soalan question 4 ni sampai question 10. Nanti cikgu akan bagi, lepas siap cikgu akan bagi video. Cikgu dah buat awal dah tapi cikgu tak nak bagi awal-awal kat you all. Cikgu ada dah video tu sampai soalan 10. Cikgu akan bagi nanti, you all check sendiri. Boleh tak? Boleh madam. Okay. So hari Khamis kita akan terus yang Le Chatelier tu. So jimatlah masa sikit. Okay. Untuk hari ni sampai sini dahulu. Question 4 kita sambung. Cikgu bagi video tu. By Khamis kot cikgu bagi video. Kalau siap awal bagi tahu awal. Cikgu bagi awal. Kalau esok siap, esok cikgu bagi video tu. Okay ke? Okay, madam. Okay, so untuk kelas hari ni sini dulu. Jumpa lagi hari Rabu. Hari Rabu. Kelas kita Rabu ke Khamis kan? Hari Rabu untuk Le Chatelier Principal. Tak apa, Le Chatelier tu belajar last minute pun tak apa dah. Sebab dia nak tengok reaction tu forward ke reverse ke, yang tu je. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you madam. Thank you, madam. Okay.